Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi pada malam ini daripada Hasyiah Asy-Syarqawi rahimahullah pada kalam muhasyi qauluhu hadza huwal kammul muttasilu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu hadza huwal kammul muttasilu. Dan inilah ialah kam muttasil. Ini yang disebut ini ialah kam muttasil ya. Zahiruhu jadi semalam ada okey, kita sambung di sini ya. Qauluhu hadza huwal kamul muttasilu. Dan ini dia kam muttasil. Zahiruhu annal kamma al-muttasila. Zahirnya bahawa sesungguhnya kam muttasil itu huwa nafsul ijtima' itu diri berhimpun. Walaysa kadzalik. Tapi sebenarnya tidak demikian. Mana dia kata? Dia kata sini tak. Hadza akhiru mana tadi? Hadza akhiru bi akuna murakkaban wat tarkib. Wat tarkibu. Dia nak syarah sini ni. Nak syarah pada wat tarkibu ijtima'u jawharaini fa akthara. Hadza huwal kammul muttasilu. Dan ini ialah kam muttasil. Ini mana? Jadi kata muhasyi zahirnya kam muttasil itu ialah diri ijtima' itulah. Sebab sebelum ni dia kata tarkib itu bermula tarkib ialah berhimpun dua jauhar. Dan lebih ijtima'u jauharaini fa akthar. Maka huwa kemudian dia kata wa hadza huwal kam muttasil. Jadi faham seakan nafsul ijtima' itulah kam muttasil. Tapi sebenarnya walaysa kadzalik. Bal huwal miqdaru alladhi huwa amrun i'tibariyun. Tapi kam muttasil itu apa dia? Miqdar. Kadar yang mana dia itu amrun i'tibari kama marra. Jadi kam ni ialah ibarat daripada perkara amrun i'tibari. Ibarat daripada amrun i'tibari. Okey. Sebagaimana kita sebut dah bahawa perkara itu di sisi ar-rajih ada tiga saja. Immal mawjud wa immal ma'dum wa imma amrun i'tibariyun. Sama ada perkara itu ada sungguh mawjud fil kharij ataupun perkara itu ma'dum tiada langsung ataupun perkara yang hanya mafhum sahaja, reti sahaja fi dhihni. Itu dipanggil amrun i'tibari. Di sisi yang mengisbatkan ahwal, dia letak satu lagi yang mana dia menengahi antara mawjud dan juga ma'dum yang dipanggil sebagai hal. Iaitu wa al-wasitatu bainal mawjudi wal ma'dum. Yang ni perkara yang mawjud kharijal azhan. Mawjud kharijal azhan tapi dia tidak sampai kharijal ayan lagi. Dia hanya ada menengahi antara mawjud dan juga ma'dum. Okey, jadi
kam ni apanya? Berbilang ini ialah kadar yang dia termasuk daripada amrun i'tibari. Illa, kecualilah kita takwilkan an awwala fi kalamihi, bahawa ditakwil pada kalam musannif bi an yuqal, dengan bahawa bi an yuqala wan nashi'u an hadha al-ijtima' huwa kalmun muttasil. An-nashi'u, yang lahir, yang terhasil daripada perhimpunan ini, itu dia kam muttasil. Okay. Okey. Bahawa yang berbilang itu huwal kamul muttasil an-nashi' an hadzal ijtima'. Macam dok kena je ni. Dhamir mana? Huwal miqdar. Huwal kammu muttasil an-nashi' an hadzal ijtima'. Dia gini. Dhamir tadi dok kena balik tu. Balik dok kena ni. Bal huwa ni kembali pada hak dekat, iaitu ijtima'. Kembali kepada ijtima'. Bal huwa. Huwa ya'ni al-ijtima'. Huwa al-miqdar alladhi huwa amrun i'tibari. Betul? Ijtima' itu amrun i'tibari. Terhimpun, bersusun tu amrun i'tibari. Okey. Jadi berbilang tu. Berbilang tu apa dia? Berbilang itulah ialah yang nashi', yang lahir, an hadzal ijtima', lahir daripada perhimpunan ni. Yang lahir dan terhasil daripada berhimpun itu orang panggil kam muttasil. Nampak tak? Jadi dhamir tadi ataupun penerangan tadi kena baiki balik tu. Jadi dia kata zahiruhu annal kammal muttasila huwa nafsul ijtima', merujuk kepada diri berhimpun. Walaisa kadzalik, tapi sebenarnya tidak. Bal huwa. Huwa sini kena pada ijtima' lah. Ialah al-miqdar alladhi huwa amrun i'tibariyun. Ijtima' itu kadar yang mana dia itu amrun i'tibari. Benda yang berhimpun. Perhimpunan tu perkara hak erti. Yang faham. Itu hay'ah itu. Hay'ah ijtima' itu amrun i'tibari. Jadi macam kalau gitu, kita macam mana nak takwil? Jadi kecuali kita takwilkan pada kalam musannif bi an yuqala wan nashi'u an hadzal ijtima'i huwal kamul muttasil. Yang lahir, yang terhasil daripada berhimpun ini, itu dia kam muttasil. Baru kira berbilang hak nampak lah. Jadi yang terhasil, yang berlaku, berhimpunan hak berlaku tu, hak nampak tu, hak lahir daripada terhimpun itu dia kam muttasil. Baru berbilang sungguh. Okey, nampak? Gitu dah tu. Kalau tak silap gitulah. Makna kita kena balikkan dhamir tu pada ijtima' lah. Okey, habis. Wa qawluhu wal mumathalatu fi dhati huwal kammu al munfasilu. Dan bermula mumathalah pada zat itu ialah kam munfasil. Bersamaan pada zat itu kam munfasil, berbilang yang bercerai. Fihi ay fi dzat. Aidan. Fihi bukan, habis itu. Fihi ayat baru dah tu. Khabar muqaddam mubtada muakhar. Fihi aidan musamahatun. Musamahatun mubtada muakhar. Fihi musamahah. Pada qaulihi tu, qauluhu mumathalah fi dzati huwal kam munfasil itu, ada berlaku musamahah. Makna Syekh ambil mudah. Musamahah ni makna bermaaf. Makna ambil lebih kurang. Kira mudah lah. Takbir yang kita kira mudah. Bukan secara dakik tu. Maknanya ada kritikan lah di situ. Fihi musamahah. Kenapa? Kok mana musamahah tu? Li'annal kammal munfasila, kerana berbilang yang bercerai itu huwal adadul hasilu,
ialah bilangan yang terhasil min ijtima'i mithlaini, daripada berhimpunnya dua yang serupa fa aktsara, dan lebih. Jadi kam mufasil itu ada berbilangan yang terhasil daripada berhimpun dua yang sama atau lebih. Itu kam munfasil. Tiba-tiba dia kata mumatsalah itu kam munfasil. Mumasalah fi zat itu kam munfasil. Jadi musamahah lah. Maknanya pada takbir gitu berlaku ambil mudah. Berlaku bermudah-mudah. Namun begitu wayumkinu boleh ditakwil, wayumkinu ta'wiluhu. Tengok ulama dia takwil lagi. Dan boleh ditakwilkan aidan bi an yuqala, dengan bahawa dikata ma yatahaqqaqu bihil mumatsalatu fi dzati. Jadi mumatsalah itu ada ibarat dengan mumatsalah itu takdirnya apa? Ma yatahaqqaqu bihil mumatsalah. Perkara yang berlaku padanya penyerupaan, persamaan fi dzat. Jadi ada mahzuf di situ. Mumatsalah maksudnya benda yang berlaku mumatsalah. Wa huwa wujudul mumathil, iaitu adanya sesuatu yang menyamainya. Okey. Mumathil laha ay lidzat yatahaqqaqu bihi al-kamul munfasil. Maka terhasil berlaku dengannya kam munfasil liwujudil adadi hina idzin. Maka terhasil dengannya, tahakkuk dengannya berbilang yang bercerai kerana berlakunya bilangan ketika itu. Ketika wujud sesuatu yang mumathil, yang menyerupai bagi zat, maka dengan itu terhasillah bilangan. Okey, habis. Wa qawluhu wa kadzalika fis sifati. Dan demikianlah juga pada sifat. Kalam musannif ini, mana wa qawluhu wa kadza fis sifati. Wa kadza fis sifati. Sini. Wa kadza fis sifati. Qawluhu wa kadza fis sifati yumkinu syumuluhu. Boleh merangkumi ia qawluhu itu lil kamil muttasili. Boleh juga merangkumi bagi kam muttasil wan munfasili dan kam munfasil fiha ay fi sifat. Bila kata wa kadza fi sifati, maka boleh jadi merangkumi muttasil dan juga munfasil fi sifat. Bi an yuj'ala, dengan bahawa dijadikan, bi an yuj'ala tashbihu, dijadikan persamaan itu. Wa kadza, kan tashbih itu. Dan demi seumpama itu. Seumpama itu. Tashbih itu kita jadikan mana tadi? An yakuna an yuj'ala tashbihu tak nampak tu benda tu. Taman taman ke apa ni? Taman. An yuj'ala tashbihu. An yuj'ala at-tashbihu taman. Gitu. Dijadikan tashbih itu tam. Taman. Sempurna. Fayakunu qawluhu. Maka jadilah kata musannif wa kadza fi sifati. Dan demikianlah pada sifat itu maknahu, maknanya anna tarkiba, bahawa tarkib fi sifat itu dengan makna maknahu anna tarkiba fi sifat ijtima'u sifataini mutamathilataini, iaitu berhimpun dua sifat yang sama, fa aktsara dan lebih. Fahuwal kamul muttasilu, maka itu kam muttasil fi sifat. Wal mumatsalatu fiha, dan menyamai pada sifat, huwal kamul al munfasilu, itu dia kam munfasil. Itu dia kam munfasil. Jadi kita jadikan penyempurna tashbih itu sempurna kok mana? Bahawa
Tarkib pada sifat itu ialah berhimpun dua sifat yang sama atau lebih. Ataupun ada di sana yang menyerupai pada sifat. Jadi hak tadi kamu tasil, yang kedua ialah kamu fasil. Wa fihi ma marra minal musamahati, dan pada kalam itu ada barang yang telah lalu daripada musamahah, berlaku musamahah juga. Ya, berlaku musamahah, berlebih kurang, bermudah-mudah. Okey. Wa imkanut ta'wili, dan boleh takwil itu. Mungkin takwil itu. Dah habis gitu. Wa fihi ma marra minal musamahati wa imkani ta'wil. Baru di situlah apa betis ni. Ni baca kitab tak ada titik ni gitu. Kita pula baca satu-satu. Titik tu kena jaga. Nampak tak? Nampak? Koma lah sini tak? Maka pada kalam musannif berlaku musamahah, berlebih kurang wa imkanu minal musamahati wa imkani ta'wil lah. Jadi imkan ni atas pada musamahati wa imkani ta'wil. Boleh takwil. Maka kalam musannif itu berlaku bermudah-mudah dan boleh ditakwil. Wahina idzin, maka ketika itu di situ wahina idzin takunul ba'u fi qawlihi bi an yakun. Maka ba pada kata musannif bi an yakun itu ila akhiri bi ma'nal kafi, dengan makna kaf, seperti. Nampak tak? Jadi dia hanya menyebut misal, menyebut perumpamaan. Wahina idzin takunul ba fi qawlihi bi an yakuna ila akhirih bi ma'nal kaf. Ay wa ka an yakuna lahu qudratani fa akthara aw ilmani fa akthara. Dengan bahawa ada baginya dua kudrat atau dua ilmu atau lebih. Jadi dalam kalam syarih hanya menyebut mana? Hanya menyebut tentang mana ni bi an yakuna li ahadim sifatun mithlu sifati min sifati ta'ala. Okey. Kemudian dia kata mana lagi? Begitulah. Nampak tak? Jadi ka yakuna lahu qudratan fa aktsara aw iman fa aktsara. Umpama ada bagi Tuhan itu dua kudrat ataupun dua ilmu. Jadi contoh bagi apa? Bagi menyerupai pada sifat. Itu contohnya. Jadi contoh lain ada lagi. Maka ba tu dengan makna kaf. Sebab itu antara kaedah dalam huruful ma'ani, ulama sebut huruful jar tata'awar. Huruf jar ni dia boleh pergi mari makna. Ba dengan makna tashbih. Ada. Apa lagi? Ba dengan makna taswir. Kadang-kadang fi dengan makna an. Ala dengan makna fi. Di huruful jar tata'awar. Okey. Sebab itu bahasa ni luah. Luah. Okey. Habis. Kemudian katanya wala ta'arudah. Bil bina' lil majhul. Jadi dikata guana sini. Maka kena baca di sini la tu'aradu lah. Au iradatun ammatul ta'alluqi la tu'aradu. Tidak arada yu'aridu. Kalau mabni lil majhul jadi tu'aradu. Jadi baca sini la tu'aradu. Iradat la tu'arad. Iradat yang tak mampu ditolak. Iradatun ammatut ta'alluqi la tu'aradu. Iradat yang umum ta'alluqnya yang tidak tertolak. Jadi la ta'aruda, la ta'aradu. Fa'ala yufa'ilu yufa'alu. Tak. Jadi bil bina'i lil majhuli. Dibaca dengan mabni lil majhul. Okey. Wa huwa wasfun lazimun muakkidun lima qablahu. Juga i'rab dia ini fi'lun mudhari'un lah. Fi'il mudhari'
Dia tu marfu', jumlah fa'il dia tu dhamir mustatir, kembali kepada iradah, jumlah daripada fi'il dan fa'il itu sifat kepada iradah. Wa jumlatu ba'da nakirah sifah. Jumlah yang duduk lepas isim nakirah tu di i'rab sebagai sifat ghaliban. Okey. Wasfun lazim. Jadi wasaf yang lazim, yang muakkid, yang menegaskan kepada makna iradat Tuhan tu sebelum tu. Idh yalzamu, kerana apa? Yalzamu min umumiha, kerana lazim daripada umumnya, umum iradat, alla yu'ariduha mu'aridun, bahawa tidak menyanggahinya oleh sesuatu yang menegah. Tak ada sesuatu yang dapat menyanggahi dan menghalang iradat Tuhan. Itu lazim daripada umum ta'alluq. Jadi tu'aradu tu sifat dipanggil yang muakkid. La yu'ariduha mu'aridun bisifatin, dengan satu sifat mithliha, yang seumpamanya. Habis. Qauluhu hadha. Kita baca balik pada kalam syarih rahimahullah. Qala syarih rahimahullah, qauluhu yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin minal af'ali. Mustahil juga bahawa ada bersama Tuhan pada wujud ini sesuatu yang memberi kesan pada satu perbuatan daripada perbuatan-perbuatan. Hadza huwal kamul munfasilu fil af'al. Ini dia kam munfasil fil af'al. Berbilang yang bercerai. Makna ada sesuatu Allah yang buat, ada orang lain buat juga perbuatan selain pada Allah. Makna ada di sana mu'athir ghairullah, yang memberi kesan selain pada Allah. Wa huwa a'ammu mimma qablahu. Maka ini lebih umum daripada sebelumnya. Ini lebih umum daripada kalam sebelum ini. Wa dzalika, dan demikian itu, yanfi an yakuna li syai'in minal asbabi. Ini menafikan bahawa ada bagi sesuatu daripada sebab-sebab adiyah, sebab-sebab beradat itu, sebab-sebab adat itu, an yakuna ta'thirun. Ta'thirun jadi isim yakun muakhar. An yakuna ta'thirun li syai'in minal asbabil adiyah. Ada di sana sesuatu, bagi sesuatu daripada sebab-sebab beradat itu ada ta'thir. Fima qaranaha, pada perkara yang menyertainya, perkara yang sebab itu menyertainya. Sesuatu itu menyertai sebab itulah. Jadi bila kita kata tidak ada sesuatu yang memberi kesan, maka sebab-sebab beradat, sebab-sebab adi yang berlaku ini tidak juga memberi kesan. Fala athara linnari, maka tidak ada kesan pada api, fi ihraqin, pada membakar. Wala lit-ta'ami, dan tidak ada juga bagi makanan, lit-ta'ami fi syibai, pada memberi kenyang. Bukan makanan yang memberi kenyang, bukan api yang membakar. Wala lis-sikini fil qat'i, dan tiada bagi pisau itu pada memutus, bukan pisau yang memutus. Wa illa, jika tidak, lazima alla yakuna maulana wahidan fi af'alihi, maka jika tidak, maka lazimlah bahawa tidaklah Tuhan kita itu satu pada perbuatan. Tidaklah Tuhan kita saja buat, sebab ada benda lain juga buat. Ada pisau yang memutus, ada api yang membakar, ada makanan yang memberi kenyang. Maknanya bukan Tuhan lah yang saja buat, ada perkara lain juga yang buat. Nampak? Ni isu vaksin ni ulas sini je sebenarnya. Jadi bukan vaksin yang menyembuh. Ni nak pakai mana ni? Nak pakai dalam i'tiqad. Sama je sebenarnya. Bukan makanan yang mengenyang. Ini ada beberapa orang tanya. Ada sahabat tu
Sahabat Ana lah. Dia tanyalah, ada orang tanya dia, macam mana nak jawab ni? Kata kita ikhtiar ni wajib tak wajib? Lepas tu ada pula orang lain, tu Imam Mesih pula. Dia kata dah guna ni ambil vaksin pun mudarat. Tidakkah kita ambil vaksin ni membentangkan diri pada mudarat? Jadi ada 3 soalan ni. Ana jawab 2 soalan ni. Ana jawab sesoalan. Orang lain kata saya tak boleh jawab ni. Sebab kalau ustaz sudah mempunyai pendirian dan juga mauqif, ada pandangan dah. Jadi saya cakap pun tak guna dah. Tapi kerana kelas ni tersebutlah. Isu sama saja. Bila kita kata makanan tidak memberi kenyang, api tidak membakar, vaksin tidak menyembuh. Hak tu nak letak mana tu? Hak tu nak letak dalam i'tikad. Hak tu nak letak dalam i'tikad, dalam pegangan. Okey. Sama juga dengan makanan tidak mengenyang. Hak tu nak letak mana? Nak letak pada usaha perbuatan kita ke nak letak dalam i'tikad? Semua letak dalam i'tikad belaka. Dah, tak ada orang yang letak pada perbuatan. Oh, kalau gitu tak payah makanlah kita. Sebab bukan makanan yang mengenyang. Tak ada awak gitu. Tak ada awak gitu. Tapi bila masalah isu vaksin ni, hak mengaji sifat 20 pun, hak mengajar tentang akidah pun, kenapa jadi pelik pula? Dia kata, kita dah tak tawakal kepada Allah. Jadi pelik kita. Kok mana dok ambil vaksin itu tidak tawakal? Dia kata buktinya kerana belum dibuktikan oleh sains, orang ambil vaksin mati. Okey, sekarang ni itu fakta yang berkena ada bukti dan pembuktian, dan fakta itu mesti diperakui. Sekarang ni awak ambil mana bukti bahawa ada mati? Ambil mana bukti bahawa tak perlu vaksin dan memang vaksin itu? Ambil mana bukti? Apakah kesahihan? Kata kita mengajar tentang prinsip Islam. Idza kunta naqilan fasihha wa idza kunta mudda'iyan fadali. Maka apa kesahihan, mu'tayat, bukti-bukti, data-data yang awak terima dengan data-data yang diberi oleh pihak kesihatan. Okay. Data-data awak ala kulli hal zanniyah. Hatta KKM kalau awak tak setuju pun zanniyah juga. Tapi hak mana kita rasa lebih dekat? Sebab kita ni orang awam, kita tak tahu data sebenar. Kecuali mereka yang duduk pada lapangan tengok sendiri dengan mata. Jadi kalau nak rasa nak dapat fakta betul ke tak, pergi tengok hospital, pergi tengok tempat pemberian tempat apa ni. Tapi tak boleh masuk dah pula dah. Kecuali kita kena. Baru tahu. Ya orang gitu kena dulu. Baru tahu. Jadi Tuhan jaga kita ni, jangan kita jadi sebab kepada fitnah orang lain. Jadi sahabat Ana ada tanya tadi, kata macam mana nak jawab? Ana jawab gini je. Orang hok kata tak ambil vaksin ni sebenarnya, kalau duduk seorang, dok capung orang lain tak apa. Sebab isu pilihan ikhtiar. Contoh orang tu tak ambil, dia tak ambil buat ikhtiar. Ikhtiar ni asal perkaranya haruh. Kita makan, kita ambil obat ke haruh. Haruh untuk diri kita. Lagi mana tidak ada mudarat pada orang lain. Maka ikut kita lah. Orang gini boleh duduk seorang, duduk dalam hutang ke, dalam pula ke, tak saca pun orang. Sebab apa? Ketika itu boleh dia nak menunjukkan kekuatan tawakalnya pada Allah dengan tidak berobat, dengan tidak mengambil asbab. Tak apa, boleh lah. Atas dia lah. Mana Allah Ta'ala beri dia hidup, hiduplah. Kalau Allah Ta'ala nak matikan, dia mati dalam keadaan tawakal dia tinggi pada Allah. Tapi kalau dia menjadi sebab, dalam keadaan gitu, dia pula sebab. Dia kuat, tapi dia pembawa vaksin menyebabkan orang lain tu. Tidakkah itu dia memberi mudarat kepada orang lain? Jadi salah dia, silap dia memudaratkan orang lain pula. Orang kita boleh duduk kurung diri, duduk kawasan dia saja dengan tubik. Jadi kita tengok satu benda je. Kita pada diri kita. Kita tak ada masalah, sehat. Tapi jangan kita tu, adakah kita menjadi penyebab kepada bahaya orang lain? Kena fikir juga. Hak ni kadang kata ni ustaz ni penjilat kerajaan lah. Melawan kepada ni. Bukan masalah tu. Masalah kita berdasarkan akidah. Bila kita kata at-ta'amu la yushbi'. Akidah kita. Dia al-vaksin la yushfi. Vaksin pun tidak menyembuhkan. Betul. Dah. Apa kita ambil?
atas dasar ikhtiar dan asbab. Dan itu antara bukti apa ni yang telah kita dapati daripada pihak yang mempunyai autoriti dalam bidang tersebut. Maka kita serahlah urusan tu kepada ahlinya. Kita serahkan urusan tu pada ahlinya. Nampak tak? Jadi, apa yang dapat orang yang anti-vaksin, dia dapat maklumat. Maklumat itu dia pasti tak qat'iyah dia betul. Kalau pasti tak apalah, tapi pada logiknya memang tak akan dapat kepastian maklumat dia tu betul. Apatah lagi maklumat tu memang ambil baku je bahasa kita. Tapi hak ni maklumat datang daripada pihak yang rasmi. Pihak yang mana ada kuasa dan ada autoriti. Dari segi logik lebih kuat. Ini atas dasar kita tak tahu realiti lah. Kita ni sebagai orang awam. Maka kita timbanglah atas neraca akidah. Akidah kita tidak melarang untuk kita berambil asbab untuk vaksin. Tidak melarang. Nampak tak? Jadi, hak mengaji ni baharu tidak punya kesan. Letak dalam hati. Kita cocok tu bukan vaksin tu yang menyembuhkan kita. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, ikut kepada sunnatullah yang Nabi suruh kata, tadawu ibadallah, berobatlah. Precaution. Buat penjagaan. Kita buat penjagaan supaya orang tidak susah. Sebab apa? Kalau kita sakit, dengan kena tu bukan kita saja susah, kita menyebabkan orang susah. Orang nak urus mayat lagi susah. Ahli keluarga kita susah. Ahli keluarga kerajaan pun susah. Orang nak mandi mayat kita susah. Orang tu iman nak sembahyang susah. Nak gali kubur susah. Jadi kita menyusahkan orang. Jadi kalau faham sebenarnya akidah tu, tak akan jadi masalah lah. Sebab tu kita tengok ulama-ulama besar, tok-tok guru besar hak betul-betul faham lah. Ada juga tok guru tak setuju ni anti-vaksin, tahu. Malam-malam tiap-tiap malam duduk pompang duk kata. Tak apalah. Ulama-ulama hak tarah dunia yang mereka menulis kitab yang faham. Tengok mereka tidak senada dengan golongan yang anti kepada pemberian vaksin ni. Anda bukan sokong vaksin dan mengatakan vaksin itu baik. Orang kata vaksin ni ada syarikat yang konspirasi. Hak tu boleh jadi betul. Anda tak nafi. Dan ada yang boleh ambil kesempatan. Memanglah akan ada ambil kesempatan. Ada rugi untung. Tapi dari segi perkara itu membantu untuk mengelakkan kejangkitan. Hak tu kita kena serah kepada ahlinya. Kita berhenti sekejap lah. Cakap about vaksin pula ni. Berhenti sekejap untuk jawab azan.
Allah. Kita sambung balik. Jadi cakap pengertian vaksin ialah sebab medannya mungkin sesuai tersebut. Sini sebutlah. Mungkin kita ada asatizah di sini yang boleh sampaikan kepada orang lain. Kita kena beri kefahaman begitu pada masyarakat. Jadi apa tugas asatizah ni? Tugasnya ialah membetulkan akidah kepada orang awam, ambil ikut apa yang tersarana yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kerana mereka ini tahu dan mereka layak dan juga ahli dalam bidang tersebut. Jadi yang jadi masalahnya apabila sumber-sumber bacaan tu yang kita baca tu kita dengar daripada banyak pihak. Ya memang kita dengar banyak. Ada macam-macam kata, ada ni lah boleh mati lah semua. Tapi adakah sumber itu pasti betul ataupun tidak? Waktu kita kena pastikan. Tapi kalau kita tak mampu pasti, maka kita ikutlah apa yang telah ditetapkan oleh pihak yang berautoriti. Jadi peranan asatizah ni beri makluman dan beri keyakinan dan juga berikan akidah yang betul bahawa kita orang Islam yang ambil vaksin ni, ingatlah bahawa vaksin itu bukan yang menyembuh. Hakikatnya Allah Ta'ala yang menyembuh. Bukan vaksin yang menyembuh. Sebagaimana ubat bukan ubat yang menyembuh. Tapi ubat itu hanya asbab atas dasar kita ni hamba Tuhan. Allah suruh berubat. Allah suruh cari langkah-langkah untuk mengelakkan daripada tersebar penyakit. Maka kita membantu, kita patuh kepada arahan. Tujuan untuk menjaga masyarakat ini, maka kita tu tergolong di kalangan orang yang mendapat pahala dan dapat saham. Kita beri komitmen kita beri kerjasama kita. Bukan kita enggan. Sebab apa? Sebab kita pentingkan diri kita sendiri. Nampak? Jadi, kena faham dulu. Pertama, yang jadi tak betul tu tasawur tu. Tentang apa itu sebenarnya penyakit macam ni, bagaimana berebak dan seumpamanya. Jadi, orang yang mengajar akidah ni betulkan. Betulkan akidah bahawa kita ambil ini dalam keadaan kita yakin. Itu asbab yang mana boleh jadi asbab itu Tuhan jadikan, dengan sebab itu Tuhan sembuh. Jadi yang menyembuh sebenarnya pada hakikat ialah Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya asbab tersebut. Okey, nampak? Sedikitlah gitu. Jadi kalau itu bagi orang nak terima lah. Kalau orang tak mau terima pun tak kisahlah. Nampak tak? Mereka yang dah ada stand dan pegangan sendiri, dia dah yakin memang payah nak terima perkataan gini. Tapi tak apalah. Nak pegang lah. Tapi kena ingat, kalau kita berlaku apa-apa, kita menyusahkan orang, kita ingat ada kala dengan sebab tindakan kita yang menyebabkan orang lain jatuh dalam perkara mudarat, kita salah juga tu. Nampak tak? Kita juga terlibat dalam kesalahan apabila kita membentangkan orang lain kepada kemudaratan. Okay. Nampak sini. Okay. Kemudian, faman i'taqada anna syai'an minal asbabil 'adiyati. Siapa yang i'tiqad sesuatu daripada sebab-sebab adat itu yu'athiru, memberi kesan, bitab'ihi, dengan tabiatnya, au bidhatihi wa haqiqatihi, dengan zat dan hakikatnya, fala niza'a fi kufrihi, maka tidak ada syak, tidak ada perselisihan pada kufurnya. Sepakat yang mengatakan orang tu kufur. Mana? Sebab adat itu yang memberi kesan. Tabiat dia, zat dia, hakikat dia yang melakukan perkara tadi, yang menyebabkan berlaku terbakar. Hakikat api itu sendiri, dok kait dengan Tuhan dah ni, dok kait dah dengan Tuhan. Hakikat dan juga zat makanan itu yang memberi kenyang, bukan Tuhan dah ni, bukan Tuhan dah. Makna dia i'tikad memang terlepas dah benda itu daripada kuasa Tuhan.
dia sendiri dengan hakikat tabiat dia. Maka tidak syak lagi orang ini kufur. Jadi hak ni jangan ada orang Islam gini ni. Kalau orang bukan Islam dia ikut gitu, ikut dia lah. Nampak tak? Dia tak percaya awal daripada Tuhan. Dia percaya bahawa vaksin ni lah saja, tak ada vaksin ni kita mati. Kalau dia percaya gitu, kalau orang Islam tak patutlah percaya gitu. Kalau tak vaksin mati tak. Orang tak vaksin mati tu boleh apa belaka. Banyak sebab. Nampak tak? Jadi kalau gitu tak payah vaksin. Tengok pula. Jangan kata kalau gitu tak payah vaksin. Itu benda lain tu. I'tikad kita yang menyebabkan penyakit dan juga menyembuh, mati tidak mati itu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Wa in kana ya'taqidu hudutsa al-asbabi, kalau dia yakin, dia i'tikad baharu sebab al-asbabil adiyati, sebab-sebab adiyah, sebab-sebab yang adat. Sebab-sebab adat ni lah. Makan jadi kenyang, tu sebab adat. Obat jadi sembuh. Nampak tak? Minum jadi hilang dahaga. Api membakar, pisau memotong. Walaisat tu'athiru, tetapi dia bukan memberi kesan bitab'iha, dengan tabiatnya. Wa innamallahu khalaqa fiha quwwatan, tetapi Allah meletakkan pada sebab itu kekuatan. Tuhan letak pada sebab tadi kekuatan, kemampuan, khasiyat, khusus. Kita kata khasiyat. Yang mana wabitilkal quwwati, dengan kekuatan itulah tu'athiru, memberi kesan, fahuwa fasiqun mubtadi'un, maka orang yang i'tikad gitu fasik dan mubtadi'. Orang itu fasik dengan maksud mana? I'tikad itu i'tikad yang salah. Perbuatan i'tikad itu haram. Haram tu. Dosa pula dosa besar ni. Bab akidah dosa besar lah. Fasik. Wa mubtadi' dan ahli bid'ah. Dia i'tikad lari daripada i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Dia kata ke mana? Dia kata pada makanan itu ada khasiat, atau pada obat itu ada khasiat. Siapa yang buat khasiat? Allah. Allah buat khasiat. Maka bila kita makan, khasiat itu menyembuh. Situ dia nak. Situ hak mana silap tu. Yang menyembuh tu khasiat. Yang memberi kenyang tu makanan. Tapi khasiat itu Tuhan buat. Kekuatan memberi kenyang tu Tuhan buat. Nampak? Jadi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala buat pada sebab. Kita sebab sini, kita tulis sebab sini. Tuhan buat ni padanya khasiyat. Ada kuah. Ada kuat. Kekuatan pada sebab ni. Tuhan buat kekuatan pada sebab, tiba-tiba berlaku sesuatu. Ada asar dia, ada kesan dia. Jadi kesan tu siapa buat? Kekuatan ni yang buat. Kekuatan ni yang membuat jadi ada kesan tu. Bukan Tuhan dah. Maknanya seakan-akan bila Tuhan letak kekuatan, khasiat pada sesuatu, Allah Ta'ala lepas tangan, bahasa kita sebut. Lepas tangan maksud mana? Tuhan lepas. Biar je lah. Atas kekuatan itulah, atas khasiat itulah yang memberi kesembuhan. Allah Ta'ala letak khasiat pada tongkat Ali. Tongkat Ali itulah yang memberi kekuatan. Bukan Tuhan dah situ. Nampak? Dia telah memutuskan Allah daripada memberi kesan. Bahkan memberi kesan itu daripada kekuatan itu. Maka i'tikad ni fasik dan mubtadi'. Salah, haram, berdosa. Dosa pula dosa besar. Wa fi kufrihi, dan pada kufurnya qaulani, ada dua pandangan. Kafir tak kafir? Ar-rajihu adamuhu. Pandangan yang rajih tidak kufur lagi. Tapi dosa lah i'tikad gini. Nampak tak? Ni pun tugas daripada alim ulama, para asatidzah yang ilmu mengajar akidah ni kena beri kefahaman lah. Ini mungkin boleh jadi orang i'tikad gitu. Dia i'tikad mana, makan obat ni ada khasiat dah ni. Awak makan pasti baik. Makan pasti baik. Sebab apa? Sebab Tuhan letak khasiat. Dia sandar ke Tuhan juga. Dia sandar ke Tuhan juga tu. Tapi bila dia kata, siapa ni bukan kata ni, i'tikad ni. Ingat balik. Ini i'tikad. Bukan masalah kata. Kalau kata
i'tikad betul tak ada masalah. Cuma kata tu panggil guana lah. Kalau kata itu tidak melanggar dari segi syariat, tak apa kata. Contoh, sakit kepala kita kata kawan tu sakit kepala, ambil ubat ni, kat gilang lah tu. Baiklah sakit kepala ataupun doktor nak beri preskripsi ubat kan. Ni ubat ni makan ni 2 kali, lepas tu minggu depan insya-Allah sembuh. Orang Islam ni akan kait semua insya-Allah sebenarnya. Sebut tak sebut tu suku kira tu. Kalau molek sebut tu sebut insya-Allah biasanya. Kalau orang ingat ke Tuhan akan sebut insya-Allah. Tapi dia kata baik. Makan ni ubat ni baik untuk baik sakit perut. Tak. Makan apa nama ni? Pil cekek teong tu benda cerik berek ke benda tak ingat dah. Pil cekek teong waktu kat Cina, kat Melayu pil cekek meong. Pil cekek meong. Tu makan hak tu baik. Cakap gitu tak salah. Sebab cakap gitu tidak berkait dengan akidah tu. Kalau akidah betul. Kalau tidak tak boleh nak cakap orang. Pergi doktor kata makan ubat ni. Apa saya makan ubat ni? Baik boleh baik ke penyakit saya? Doktor kata ubat ni tidak membaikkan penyakit awak. Gitu. Ambil ubat ni tapi ubat ni tidak membaikkan penyakit awak. Makan pula dua sudu daripada ubat minum ni. Tapi ubat minum ni tidak membaikkan penyakit awak. Jangan dok cakap gitu. Jadi dunia ni jadi tak betul lah jadi gitu. Tak boleh berlaku urusan dunia kalau gitu. Tak. Lapar perut. Makan sikit. Kayak gini kenyang lah. Tak boleh kata kenyang dengan makan. Berat lah gitu. Ni tak faham. Di mana kedudukan akidah tu nak letak mana? Akidah tu nak letak mana? Dia tak sampai tahap tak boleh sebut. Bukan tak boleh sebut. Ni mahir sangat akidah, kuat sangat akidah. Siapa orang cakap syirik, mana boleh kata makanan mengenyangkan? Syirik, mana boleh kata ubat menyembuhkan? Tak boleh kata dengan i'tikad. Dua perkara yang berbeza. Kena faham molek tu. Nampak? Mana tadi? Jadi pada kufurnya itu yang rajih kata adamuhu ay adamu kufrihi, tidak kufur lah. Jadi hak ni kalau i'tikad, kalau dia sebut saja ni ubat ni makan ni kat gi, makan ubat ni baiklah penyakit tu. Tak apa kata gitu. Lagi mana dalam hatinya dia i'tikad bahawa yang menyembuhkan tu ialah Allah bukan ubat. Wa min hadha, dan daripada ini juga orang yang mani'taqada. Kalau kita baca dengan sambung, mani'taqada annal 'abda yu'athiru fi'lahu bil qudrati allati khalaqaha Allahu ilaihi. Dan termasuk daripada bahagian ini, orang yang i'tikad bahawa hamba itu yang memberi kesan akan perbuatannya dengan kudrat yang Tuhan cipta padanya dan beri kepadanya. Termasuk juga dalam kategori ini orang yang kata perbuatan dia yang buat. Makna Allah setelah memberi kepada hamba tu kudrat. Al-abdu. Bila Tuhan beri kepada dia kudrat, Tuhan beri dia kudrat inilah yang melakukan perbuatan. Bukan Tuhan dah. Allah Ta'ala lepas cipta kudrat, Tuhan habis cerita dah. Putus dah hubungan. Tuhan tak buat apa-apa dah. Tuhan cipta kudrat. Lepas tu kita sendirilah buat dengan kudrat kita. Tuhan bukan Tuhan buat tu. Hak ni juga salah. Ni pandangan Mu'tazilah ni. Nampak tak? Jadi i'tikad segini, i'tikad yang fasik. Orang itu boleh jadi fasik dan orang itu mubtadi'. Okey. Wa man i'taqada hudutsal asbabi, siapa yang i'tikad baharu sebab, wa annaha la tu'athiru bi tab'iha, dan dia tidak memberi kesan dengan tabiat, wala bi quwwatin ja'alaha Allahu fiha,
dan tidak memberi kesan dengan kekuatan yang Tuhan cipta padanya sebagaimana nombor 2 tadi. Dia tak iktikad macam kumpulan pertama, beri kesan dengan tabiat yang mana kufur, dan tidak juga iktikad dengan kumpulan kedua ni yang mengatakan memberi kesan dengan kekuatan yang Tuhan cipta. Itu fasik dan mubtadi' itu. Dan macam mana? Wa innama al-mu'athiru huwallahu azza wa jalla. Tetapi yang memberi kesan tu Tuhan juga. Lakinna lakinna at-talazumu. Lakinna at-talazuma lah kalau baca lakinna. Kalau baca dengan lakinna, kita beramalkannya. Lakinna at-talazuma. Kalau kita baca lakinna. Kalau kita nak dia ihmalkan amal, lakinit talazumu. Namun, lakinit talazumu. Tengoklah. Kita nak baca dengan beramalkan lakin, maka isim lakin kena jadi mansub lah. Lakinnat talazuma, kalau kita tak beramalkan, lakinit talazumu bainahuma wa bainama qaranaha, tetapi berlazim-laziman antaranya dan antara yang menyertainya. Antara sesuatu sebab itu dan yang menyertainya. Talazum itu akliyun, talazum yang akli. Makna kalau ada sebab, ada musabab. Ada sebab, mesti ada musabab. Ada makanan, mesti ada kenyang. Bukan makanan itu dengan tabiat dia. Dan bukan kekuatan yang Tuhan buat pada makanan itu. Tetapi Allah Ta'ala buat juga. Tapi antara kedua-duanya itu berlazim-laziman akal. La yumkinu takhallufuhu, yang tidak mungkin untuk menyalahinya. Fahadha jahilun bihaqiqatil hukmi. Orang ini jahil dengan hakikat hukum adi, hukum adat. Orang ini orang panggil orang jahil hukum adat. Orang tak tahu hukum adat. Nampak tak? Dia kata Tuhan juga buat, tapi antara sebab dan juga musabab itu berlazim-lazimah, talazum, mesti. Tuhan buat juga ni. Tuhan juga buat. Sebab pun Tuhan buat, musabab Tuhan. Tapi mesti, bila ada sebab, mesti ada musabab. Bila makan, wajib kenyang. Bila pisah, potong, wajib putus. Bila ada api, wajib membakar. Walaupun membakar tu Tuhan buat, api pun Tuhan buat. Tapi mengiktikad talazum, orang ni panggil jahil hukum adat. Warubbama, tetapi boleh jadi jarruhu, jarrah je fi'il madhi, jarrahu dzalika, warubbama jarrahu dzalika, boleh membawa akannya oleh demikian itu. Ai i'tiqadu, dzalika kembali i'tiqadu, jarruhu jarruman tadi. Orang yang i'tiqad itu boleh membawa akan orang yang beriktikad itu oleh i'tikadnya itu ilal kufri, boleh bawa pada kufur. I'tikad demikian boleh bawa orang yang i'tikad tu kepada kufur. Walaupun dia dak kufur, tetapi i'tikad tu boleh bawa kepada kufur. Bila boleh bawa kepada kufur? Bi an yajhada, dengan bahawa bi an yajhada ba'thal ajsadi, dengan bahawa dia mengingkari kebangkitan jasad. Kenapa dia ingkari kebangkitan jasad? Ni contohlah ni. Mengingkari kebangkitan jasad-jasad. Makna jasad dibangkit apabila hari kiamat nanti Allah Ta'ala bangkit balik jasad. Sebab apa dia boleh ingkari? Kerana li'annahu khilaful mu'tad, itu menyalahi yang kebiasaan. Wa kadzalika al-mu'jizatu, begitulah juga mu'jizat. Dia boleh bawa kepada dia mengingkari mu'jizatul anbiya'i, mu'jizat para nabi alaihimus salatu wassalam, ke atas baginda nabi alaihimus salatu wassalam. Para nabi ni. Sebab apa? Sebab dia i'tikad talazum. Orang yang jahil hukum akal ni, dia boleh membawa kepada kufur apabila dia gunakan kepahaman dia itu
untuk memahami perkara-perkara ghaibiyah. Contohnya, kebangkitan hari kiamat. Kita bangkit jasad balik. Kalau dia anggap benda itu benda talazum antara sebab musabab, memang tak boleh terima bila mati nak bangkit balik. Kecuali kena percaya bahawa Tuhan orang berkuasa. Tapi pada adatnya, kalau tak faham hukum adat, dia kata adat bila mati tak bangun. Maka dia nafi ba'thul ajsad. Tu boleh buat pada kufur tu. Ataupun mukjizat. Kerana mukjizat ini kharikun lil adah. Mencari adat. Orang ini, dia letak hukum adat seumpama hukum akal. Yang tidak boleh mukhalafah. Tak boleh menyalahi. Maka, boleh jadi dia akan mengingkari mukjizat para Nabi. Tu boleh bahaya tu. Jarrahu dhalika ilal kufri. Boleh bawa kepada kufur. Wa man i'taqada. Sikit je lah. Alang-alang ni kita habislah sikit je. Wa man i'taqada. Dan barang siapa yang i'tiqad. Huduthal asbabi. Baharu segala asbab-asbab itu. Wa annaha. Dan diiktikad bahawa sebab itu la tu'athiru bitab'iha. Tidak memberi kesan dengan tabiatnya. Sebagaimana kumpulan 1 kata. Wala biquwatin ja'alaha Allah. Dan tidak memberi kesan dengan kekuatan yang Tuhan cipta fiha pada asbab itu. Wa ya'tas. Sebagaimana kumpulan kedua. Wa ya'taqidu sihhatal takhallufi. Dan dia mengiktikad sahnya berlawanan dan menyalahi antara sebab dengan musabab. Bi an yujadal sababu. Dengan bahawa boleh ada berlaku sebab as-sababul adiyu kal akli. Seperti makan. Wasyurbi. Dan minum. Wala yujada an yujada sababu kal akli. Wala yujada asyiba'u. Tetapi tidak ada asyiba'u, tidak ada kenyang. Allazi huwal musabbab, yang dia itu ialah musabbab. Kenyang boleh jadi ada makan tapi tak ada kenyang. Boleh jadi ada minum tapi tak hilang dahaga. Boleh jadi ada api tapi tidak membakar. Sebagaimana kata kumpulan ketiga lah. Dia iktikad bahawa sah menyalahi pada sebab dan musababnya. Wa innamal mu'athiru, dan hanya senya yang memberi kesan fil musabbabi, pada musabab itu, huwallahu ta'ala, Allah Ta'ala saja. Fahuwal mujidu. Fahuwal muwahhid. Maka orang yang i'tikad demikian, fahuwal muwahhidu. Orang itulah orang yang bertauhid. Orang itulah orang yang tauhidnya betul. Muwahhidu an-naji, yang terselamat bifadlillahi, dengan kemurahan Tuhan, minal halaki, daripada kebinasaan. Jadi apa akidah ahli sunnah jamaah? Pertama, ulang balik. Jadi ini kalau dalam muqaddimat dan syarah muqaddimat, Imam Sanusi sebut je lah. Mazahibul annas fi khalqi af'al. Mazhab manusia pada berlakunya perbuatan ni, gua ni. Jadi orang yang kata sebab itu melakukan atau terjadinya sesuatu dengan tabiat, maka orang itu kufur. Terjadinya sesuatu dengan kekuatan. Dengan kekuatan yang Tuhan letak padanya, maka orang itu apanya? Orang itu fasik lagi mubtadi'. Fasik lagi mubtadi'. Yang kedua tu. Seterusnya, yang ketiga ialah orang itu mengatakan bukan dengan tabiat, bukan dengan kekuatan, tetapi berlazim-laziman. Berlazim-laziman antara sebab dan musabab, maka itu juga akidah yang salah. Akidah yang salah. Akidah yang salah lah. Dan bahayanya boleh membawa kepada kufur. Jadi yang naknya ialah yang keempat, iaitu
meyakini bahawa sebab itu dan musabab bukan sebab, bukan yang bukan dia tabiat dia yang menyebabkan ada sesuatu, bukan sebab itu dengan tabiatnya yang mencipta musabab, dan bukan dengan kekuatan yang Tuhan letak pada sebab, dan tidak ada berlaziman antara sebab dan musabab. Makna boleh jadi ada sebab tak ada musabab. Dan sebenarnya Allah Ta'ala yang buat segala perkara. Sebab pun Tuhan buat, musabab pun Allah Ta'ala buat. Maka orang itulah akidah yang betul. وَمَنْ يَقُلْ بِالطَّبْعِ أَوْ بِالْعِلَّةِ فَذَاكَ كُفْرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمِلَّةِ. Ini Syekh Dardi sebut kan. وَمَنْ يَقُلْ بِالطَّبْعِ أَوْ بِالْعِلَّةِ فَذَاكَ كُفْرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمِلَّةِ وَمَنْ يَقُلْ بِقُوَّةِ الْمُدَاعَةِ فَذَاكَ بِدْعِيٌّ فَلَا تَلْتَفِتِ. Siapa yang mengatakan berlaku dengan apa? Kuwatun muda'ati, kuwah muda'ah. Maka orang itu fadzaka bid'iyun, orang itu bid'ah. Fala taltafiti, jangan kamu berpaling kepadanya. Jadi di sisi kita, asbab dan musabab itu ialah sunnatullah yang Allah Ta'ala buat supaya manusia boleh hidup dengan bersistem pada dunia ini. Sebab dan musabab itu Tuhan buat supaya manusia boleh hidup secara bersistem, dan supaya kita berusaha mencari asbab pada perkara yang Allah Ta'ala suruh. Nampak tak? Jadi mengambil asbab tidak salah, tidak menafikan tawakal. Al-akhdhu bil asbab la yunafi at-tawakkul. Tidak menafikan tawakal. Habis itulah intaha, kita baca wa kadza yastahil alai wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi panjang sikit malam ni, minta maaf lah. Sekadar tu saja. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.